di Semanggui. Jadi tapi saya pun mai kuliah sini Ustaz. Saya pergi lah tuan-tuan. Biasanya Ustaz Zaidrus ni saya rajin tengok dia di YouTube. Sebab Ustaz Zaidrus ni dia punya soalan-soalan orang tanya tu agak mendalam lah. Jadi dalam beberapa minggu sebelum dia mai tu pun dah ada tabung soalan lah. Macam-macam soalan pelik-pelik lah orang tanya. Jadi dia ceramah Ustaz 15 minit. Ni saya ingat start dah kot. Masjid dekat Semanggui. Lepas 15 minit dia ceramah, terus jawapan soalan. Jawab soalan. Jadi tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan boleh tengok di Facebook dia lah. Ustaz Zaidrus official. Tuan-tuan tengok di dia punya Facebook. Adalah dia buat live. Kalau tak sempat pun kita boleh kita boleh ulang balik kan. Kalau saya sempat ni, saya balik ni saya pergi terus lah. Katanya mungkin dalam pukul 10 lebih kot lah dia lajak macam tu kan. Tapi saya rasa mungkin lajak, saya rasa lah. Baik tuan-tuan, kita berhenti di mana tuan-tuan? Baik, yang saya tandanya di muka surat 168 nombor 4. Betul lah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata mengarang. Jadi kita sambung berkenaan dengan perjalanan Nabi SAW dalam hijrah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ke Madinah. Jadi kita tengok yang keempat. Kata mengarang, mereka meneruskan perjalanan hingga tiba ke sebuah kemah terpencil milik seorang wanita yang bernama Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Dia seorang wanita yang berhemah dan sering duduk di muka pintu kemahnya dengan sekeping tikar terhampar menanti kalau-kalau ada pengembara yang melalui tempat itu. Jadi dia orang yang berakhlak lah, orang yang menolong orang yang dalam perjalanan. Dan kita pun tahu ada orang, antara orang yang mendapat zakat, Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan yang terputus bekalannya, dia berhak mendapat zakat. Tetapi Kuala Lumpur kena rompak ke, kena curi ke, tak ada duit nak balik, tuan-tuan antara orang yang berhak mendapat zakat. Tapi tuan-tuan nak pergi minta dekat Jawi tu mungkin beberapa minggu nak dapat. Dia punya proses panjang lah. Tapi ceritanya begitu tuan-tuan. Saya ingat mungkin pusat zakat mungkin kalau boleh kita buat penambahbaikan lah dalam cara menyalurkan bantuan zakat. Memang kadang-kadang pusat zakat ni dia strict, bukan pasal apa, sebab banyak orang yang tipu kadang-kadang. Dia tak susah dia tipu. Tapi bila strict sangat pun birokrasi dia kesian pada orang yang betul-betul perlulah. Baik, jadi tuan-tuan, ini cara orang dia melayan orang lah. Orang yang lalu lalang je, pengembara, dia standby tikar lah. Nabi SAW dan sahabatnya dalam kepenatan dan dahaga, serta ingin memulihkan tenaga dengan mendapat makanan dan sedikit susu. Wanita itu memberitahu mereka bahawa sekawan kambingnya berada di padang ragut, sementara seekor lagi yang berada tidak jauh daripada mereka kekurangan susu kerana tiada hujan sepanjang tahun. Ada yang duduk di tempat sedang meragut rumput, dan ada dekat dia dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi SAW ni seekor kambing, tapi susu dia dah kering dah sebab dah kemarau sepanjang tahun. Dengan izin wanita itu, Nabi SAW menyentuh tetek haiwan tersebut sambil berdoa kepada Allah. Tiba-tiba terpancut susu dengan banyaknya daripada tetek kambing itu. Jadi Nabi SAW minta izin, Nabi sentuh kambing itu punya tetek lah. Bila sentuhnya, tiba-tiba terus keluar susu yang banyak. Ini mukjizat Nabi SAW. Dan mukjizat Nabi ada lebih kurang 100 tuan-tuan. 100 mukjizat Nabi. Ini salah satu. Nabi Muhammad SAW lah mukjizat dia yang paling banyak. Tapi kerana satu mukjizat yang paling hebat, iaitu Al-Quran, jadi kita macam tak nampak yang lain. Ini antara mukjizat Nabi. Ada ulama yang dia susun, dikumpulkan mukjizat Nabi yang ada 100. Ada sahabat Nabi yang patah kaki, Nabi sapu hilang, terus elok balik. Sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, mata terkeluar. Kemudian sahabat suruh cabut, Nabi pegang, Nabi tutup, masuk balik mata tu. Ada yang kuah kan, jadi banyak air keluar daripada jari Nabi SAW. Banyak mukjizat Nabi SAW. Belah bulannya 100 tuan-tuan. Paling banyak mukjizat. Jadi ni antara mukjizat Nabi lah. Nabi SAW sentuh je tetek kambing ni, susu penuh. Kemudian, dan hal ini menggembirakan mereka, dia berkongsi selebihnya dengan anggota rombongan. Jadi menggembirakan mereka lah.
dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang biasa kita panggil dia karamah, nah. Dan ingat akidah ahli sunnah wal jamaah, kita beriman dengan karamah, nah. Karamatul awliya, kemuliaan para wali, dia ada karamah Allah berikan, nah. Buktinya tuan-tuan dalam Quran Allah Taala cerita tentang Maryam. Yang mana Maryam ni masa musim sejuk dapat makanan musim panas, masa musim panas dapat buah musim sejuk. Nabi Zakaria tanya, "Anna laki hadha?" Ambil mana ni? Dalam surah Ali Imran kan. Imran tu bapa Maryam lah. Surah Ali Imran. Imran tu bapa Maryam, tok wan pada Nabi Isa. Apa kata Nabi Maryam? Qalat huwa min indillah. Allah tak, dia daripada Allah terus, bukan melalui buah, direct daripada syurga kepada Maryam. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Taala bagi rezeki pada siapa tanpa dihisap, tanpa hitung. Jadi ikut majoriti ulama, inilah dalil adanya karamah. Sebab Maryam dia bukan Nabi, bukan Rasul. Ada pandangan kata Nabi, pandangan zahiri, tapi pandangan tu bukan pandangan ahli sunnah lah tuan-tuan. Dia orang biasa tapi ada karamah, nah. Tapi kita berpada-pada lah tuan-tuan. Jangan kita tengok benda pelik je kita ikut tuan-tuan. Sebab kadang-kadang sihir pun pelik, betul tak sihir? Jangan tengok je pelik terus kita ikut. Sebab sihir pun boleh buat benda yang pelik. Dan jangan melampau-lampau lah ceritanya. Macam viral baru ni ada satu tarikat tu kan, dia cerita. Kebanyakan tarikat ni dia punya sanadnya bersambung pada Sayyidina, sampai pada Sayyidina Ali. Ada satu tarikat tu disebut Sayyidina Ali ni pernah terbang ke angkasa lepas lawan dengan dua alien nak menyerang muka bumi. Yang ni mengarut sangatlah. Yang ni karamah mengarut lah. Jadi berpada-pada lah tuan-tuan. Ada karamah, tapi karamah daripada orang yang soleh. Boleh lah. Kalau orang tu bukan orang yang soleh, itu bukan karamah, itu sihir. Kemudian tuan-tuan, sebelum meneruskan perjalanan, baginda memerah lagi susu serta mengisinya ke dalam sebuah bekas, lalu menyerahkan kepada Ummu Ma'bad. Selepas itu suami wanita itu pulang dengan membawa sekawan kambing yang kurus kering tanpa susu dalam tubuh mereka. Dia kagum melihat susu dalam rumahnya. Isterinya memaklumkan bahawa berkat seorang lelaki yang melintas selalu di laluan mereka. Ini berkat tuan-tuan. Bisa dengar barakah, barakah. Kita panggil berkat, rezeki berkat, berkat. Selalu orang sebutkan rezeki yang berkat, umur yang berkat, anak yang berkat. Apa mana berkat? Kita dapat rezeki je kita kata Allah, kita nak makan nasi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah berkatilah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci, maha berkat Tuhan. Berkat ni apa? Bila sebut berkat, Allah jadikan kebaikan pada sesuatu. Rezeki tuan-tuan kalau 1000 Allah berkati, maka 1000 itu memberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu maksud rezeki yang berkat. Kalau rezeki yang tak berkat, itu yang kadang-kadang duit banyak pun rasuah. Tuan-tuan, kena tangkap dengan kesalahan rasuah. Dan saya tengok baru ni berita kata kebanyakan orang yang buat tuntutan palsu kepada kerajaan, kebanyakannya orang yang ada title datuk. Maksudnya orang kaya-kaya. Bila dapat rezeki yang tak berkat, dia tak puas. Walaupun berpuluh juta, ratus juta, puluh juta, dia takkan puas. Rezeki yang tak berkat. Rezeki yang berkat ni tuan-tuan dapat, tuan-tuan rasa cukup dan tuan-tuan rasa lapang jiwa. Berkat. Dan rezeki itu tidak akan melalaikan tuan-tuan daripada beribadah, tidak melalaikan tuan-tuan daripada mengingati akhirat. Itu rezeki yang berkat. Baik, kemudian lalu dan seterusnya dengan terperinci dia menggambarkan wajah lelaki itu serta cara pertuturannya. Ceritalah bagaimana wajah isteri dia, cerita kat suami dia lah macam mana rupa lelaki ni lah. Nabi SAW ni orang yang handsome, sangat handsome, tapi tak pernah orang cuba menggoda Nabi SAW. Nabi Yusuf, ada orang goda Nabi Yusuf. Zulaikha katanya lah, Zulaikha riwayat Israeliat ni nak cuba berzina dengan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad SAW ni cukup handsome, tapi tak pernah ada orang perempuan yang cuba menggoda Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ada haibah di wajah dia. Haibah ni orang tengok orang sekagum. Tidak ada sahabat Nabi, hatta Abu Jahal, hatta Abu Lahab, Utbah, Syaibah, musuh-musuh Islam, tak ada orang yang berani lawan mata dengan Nabi SAW. Tak boleh. Haibah tu sangat kuat. Dia haibah ni macam mana? Orang tengok tu orang jadi kagum. Orang jadi, nak cakap susah lah tuan-tuan, hebat je tu.
Dia jadi segan, dia jadi malu. Kalau musuh Islam, dia jadi takut bila tengok muka Nabi SAW. Haibah dia sangat kuat. Sebab tu tak pernah orang goda Nabi SAW. Hatta dalam perangan bila sahabat Nabi, Sayyidina Ali hebat, tapi dalam perangan Sayyidina Ali pun kadang-kadang bila musuh hebat sangat, Sayyidina Ali dengan para sahabat berlindung di belakang Nabi SAW. Sebab bila tentera musuh datang dekat dengan Nabi, dia tak berani nak dekat. Haibah yang ada pada Nabi SAW, itu kita panggil haibah. Itu yang ada apa? Seorang bekas hamba Nabi SAW yang nama Safinah. Safinah ni nama macam perempuan tapi nama lelaki, tuan-tuan. Sama Maisarah. Maisarah bukan perempuan, Maisarah lelaki. Banyak orang pun nama anak perempuan, tapi Maisarah ni yang teman Nabi tu kan, hamba Khadijah. Maisarah tu hamba lelaki. Sama Safinah. Safinah ni sebab dia ni kuat bawa barang besar-besar. Nabi panggil dia Safinah. Safinah tu maksud dia kapal kargo tu, itu Safinah. Nabi tengok dia angkat barang kuat, Nabi panggil dia Safinah. Hebat tak hebat Nabi punya haibah ni. Safinah ni setelah kewafatan Nabi SAW, Safinah ni naik kapal, bawa barang, kapal dia nak tenggelam, nak karam, dan dia berlabuh di satu benua. Ada yang kata di Rom, ada yang kata di Afrika. Boleh jadi di Afrika lah. Sebab sampai di situ, tengok ada seekor singa yang nak terkam dia. Nak terkam Safinah, singa. Maka Safinah kata, ya Abul Haris, wahai bapa binatang buas, ana Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai bapa binatang buas. Dia nak terkam ni, bapa singa ni. Singa kan ganas. Saya adalah Safinah bekas hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar macam tu, tersipu-sipu malu terus singa tu. Kalau macam anjing tu, ekor dia pusing tu. Tuan-tuan pernah tengok singa tersipu-sipu malu? Saya tak pernah tengok, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kat zoo, tuan-tuan urut singa bawah ni, dia tersipu-sipu malu, ada tokak ada, tuan-tuan. Tapi bila dengar Nabi SAW, tersipu-sipu malu. Itu yang bila ada unta mengamuk. Unta kalau mengamuk jangan main-main, dia boleh tendang, dia gigit, boleh mati, tuan-tuan. Unta kuat. Ada unta mengamuk, Nabi SAW bagi tahu kat Nabi. Nabi tengok unta, ta'al. Nabi panggil ya, ta'al. Ta'al tu maksudnya dia main sini. Unta tu tunduk kepala dia sampai ke tanah, jalan ke Nabi tu, kepala tu heret ke tanah. Kita kalau unta mengamuk takut lah, tuan-tuan. Kita takut. Tapi Nabi SAW panggil ta'al. Unta tu tunduk, tuan-tuan. Haibah. Itu kehebatan yang ada pada Nabi SAW. Nabi sebut semua yang berada di langit di bumi kenal Nabi itu adalah Nabi. Buaya ke, semua. Kalau ada dinosaur ke, tyrannosaur ke, semua kenal itu Nabi SAW. Kecuali orang yang keras kepala di kalangan jin dan manusia. Itu yang keras kepala. Yang lain semua kenal. Semut pun kenal, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, Abu Ma'bad dengan serta-merta yakin bahawa orang itulah yang sedang dicari kaum Quraisy. Senang, tuan-tuan. Pasal Nabi ni punya perwatakan tak sama dengan orang lain. Handsome-nya, lembutnya, hebatlah, tuan-tuan. Muka bercahayanya. Kemudian, dan menyuruh isterinya memberi gambaran lengkap tentang lelaki itu. Dia menceritakan tentang susuk badan dan gerak lakunya. Dicerita semualah bagaimana rupa Nabi SAW. Selepas mendengar keterangan isterinya, lalu Abu Ma'bad dengan ikhlas melahirkan keinginan untuk menemani Nabi SAW ke mana saja dan mengulangi penghayatannya kepada baik-baik syair yang bergema di seluruh kota Mekah, yang dikatakan suara jin yang menusuk ke suara mereka. Jadi syair ni Abu Ma'bad yang baca, bergema-gema. Jadi orang Quraisy ingatkan itu suara jin. Jin ni memang ada, tuan-tuan. Jin memang ada pun. Dipanggilkan suara jin. Sebab tu, tuan-tuan, ada hadis gharaniq. Hadis gharaniq ni hadis kebanyakan ulama tolak, sebagai ulama terima. Nabi SAW semayang di Mekah waktu ni sebelum hijrah. Nabi baca surah An-Najm, surah bintang tu kan. Tiba-tiba tengah Nabi semayang dengan para sahabat, dengar satu suara yang bergema di Mekah. Innal gharaniqal ula, wa inna syafa'atuha laturtajah. Sesungguhnya itulah berhala-berhala yang tinggi dan syafaat mereka lah yang kita harapkan. Orang Quraisy bila dengar semua pakai sujud kat berhala. Dan ulama takwil, ulama yang terima hadis ni, dia kata bukan Nabi yang baca. Nabi baca surah An-Najm. Jangan sebut ada orang kata jin telah mengubah lidah Nabi. Itu mustahil, tuan-tuan. Nabi maksum. Bukan Nabi yang sebut tu jin. Tengah Nabi baca surah
An-Najm, jin dengan suara dia bergema di Mekah, itulah berhala-berhala yang tinggi dan syafaatlah yang kita harapkan. Semua pakat sujud pada berhala. Sebagai ulama tak terima, sebab macam mengganggu Nabi SAW yang sedang solat. Tapi ala kulli hal, tuan-tuan nak cerita jin ni ada suara. Setakat tuan-tuan dengar menangis waktu malam ke, tuan-tuan dengar dia apa, biasalah tuan-tuan. Tapi jangan tuan-tuan dengar menangis terus tuan-tuan kata jin. Sebab kat rumah saya pun dengar duk menangis-menangis. Saya pun rimas juga tuan-tuan. Pukul 2-3 pagi saya bawa torchlight, bukan berani sangat pun. Kalau hantu ku hempuk dengan torchlight tu ya. Itu cerita tuan-tuan. Saya pun keluar tuan-tuan pukul 2-3 pagi, saya pergi suluh. Elok musang pandan tuan-tuan. Musang pandan bunyi macam budak menangis pun. Elok dia tergantung atas pokok. Baik. Jadi tuan-tuan, jadi depa sangka tu suara jin. Itu bukan suara jin, itu suara Abu Ma'bad yang melantungkan syair. Baik, kemudian macam ada seorang sahabat Nabi yang dikatakan dibunuh oleh jin, ada disebut, ada ulama terima, iaitu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah sebagai ulama sebut dia mati dibunuh oleh jin. Dia ni ketua pemuka suku Khazraj. Sebab lepas dia mati, orang jumpa jenazah dia dah biru dah pucat dah. Dia mati di tempat dia nak mandi. Jadi masa dia jumpa jenazah tu, dia dengar suara saja, suara yang bergema. Suara tu kata, qatalna Sayyidul Khazraj, kami telah bunuh pemimpin Khazraj. Wa ramaina bisahmin la yukhti fuadah. Itulah lebih kurang. Dan kami telah lemparkan panah tepat kena jantungnya. Jadi ada orang anggap jin panah Sa'ad bin Ubadah kena dada dia. Jadi jin boleh bunuh manusia dengan izin Allah. Sama dengan pistol lah. Pistol boleh bunuh tuan-tuan tak? Boleh lah dengan izin Allah. Boleh lah, semua dengan izin Allah. Jin pun sama tuan-tuan. Ular boleh bunuh tuan-tuan. Buaya boleh lah, tapi semua dengan izin Allah. Tapi dari segi hukum sebab musabab, jin antara sebab yang boleh bunuh manusia. Pistol juga antara sebab yang boleh bunuh manusia. Itu menjadi sebab. Jin juga menjadi sebab musabab. Sebab tu ada sahabat Nabi yang dia bunuh jin kan. Dia balik perang Khandaq, tengok ada ular besar dalam rumah dia. Dia bunuh ular tu, kemudian dia pun mati. Cerita ni sampai pada Nabi SAW. Nabi pun kata dia telah bunuh jin dan keluarga jin bunuh dia. Maka Nabi pun pesan, siapa yang nampak jin di ular lah di Madinah, bagi dia 3 hari keizinan lah. Ular, tapi ular ni bukan ular rumah lah. Kalau tuan-tuan tengok ular kepala tuan-tuan jangan cakap pula jin ke ular. Itu jelas dah bukan jin tuan-tuan. Tak payahlah cakap dengan dia pun bela. Apa benda dia cakap ni. Kalau dah kita kenal tu dia ular hayun ni tuan-tuan. Ni kita tengok lain macam kepala 3 ke, lain macam rupa dia, boleh jadi jin. Tapi yang Nabi sebut tu lebih pada Madinah lah. Kat Malaysia ni kita tengok ular bahaya, kita katuk lah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian Asma anak perempuan Abu Bakar apabila terdengar bait-bait syair maka fahamlah dia. Asma pun terdengar bait syair ni Abu Ma'bad baca ni, sampai Asma pun terdengar, penduduk Mekah dengar. Dia baca kuatlah di kawasan pergunungan, di kawasan gunung-gunung tu. Jadi orang Mekah dengar bahawa kedua-dua sahabat itu sedang menuju ke Madinah. Syair pendek itu bermula dengan kesyukuran kepada Allah kerana memberi kesempatan kepada kedua-dua keluarga Ma'bad melayani Nabi SAW buat seketika. Dia menyatakan kesyukuran lah sebab dapat melayani Nabi SAW. Ia membawa satu cerita bagaimana kebahagiaan bertapak dalam hati siapa yang menjadi sahabat Nabi SAW. Jadi kita boleh renung-renung diri kita lah tuan-tuan. Sejauh mana Nabi dalam hati kita. Nabi SAW bersabda, akhir zaman nanti ada orang yang mana dia ingin bertemu dengan Nabi SAW dalam tidurnya lebih daripada dia cinta pada harta dan keluarga dia. Adalah hati kita tuan-tuan. Kalau tak ada tu makna dia kita ni kena banyak selawat, kena banyak istighfar, kena renungkan dirilah. Sebab Nabi sebut akhir zaman nanti ada orang yang dia teringin tengok Nabi lebih daripada dia cinta pada isteri dia, anak dia, dan cinta pada harta dia. Kita kalau beli Velfire tuan-tuan, banyak benda kita lupa tuan-tuan. Tapi Nabi beritahu tuan-tuan, itulah akhir zaman ada orang lagu tu. Kita boleh cek diri kita lah, ada tak keinginan ni tuan-tuan tengok. Dia punya seronok dapat layan Nabi ni, dia lantungkan baik-baik syair di gunung-gunung.
Sampai penduduk Mekah sangka tu suara jin, seronok sangat. Sebab ada kesempatan layan Nabi SAW. Jadi kita renung-renung, saya nasihat diri saya lah, patut hari Jumaat ni hari kita banyak selawat. Banyak ada selawat tadi tuan-tuan. Start pada malam tadi sampailah terbenam tadi. Saya pun sedih lah kalau selawat tak banyak, kita sedih. Hari Jumaat hari kita berselawat pada Nabi SAW. Tak payahlah tuan-tuan ambil panjang-panjang. Dan nak selawat tuan-tuan ambil tafrijiyah lah. Oh itu panjang tuan-tuan. Ambil yang tuan-tuan boleh buat lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun tambah Sayyidina boleh, tak tambah pun tak apa. Dua-dua boleh tuan-tuan. Nak tambah boleh. Sebagai ulama kata sunat, sebagai ulama kata cukup dengan Muhammad, seperti mana dalam hadis. Ala kuliah mana-mana senang di lidah tuan-tuan lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Naik kereta boleh, tengok TV boleh, main Mobile Legend boleh, ngomong boleh tuan-tuan. Mulut selawat. Nah, lepas ni tuan-tuan kita ubah tuan-tuan. Saya nasihat diri saya dulu. Hari Jumaat hari berselawat. Baca Al-Kahfi dan kita banyakkan berselawat. Nah, selawat hari Jumaat. Baik tuan-tuan, baru dia datang perasaan tu. Betul tak? Kita rasa teringin jumpa Nabi SAW. Tapi kalau kita belum lagi ada perasaan tu, saya ingat kita ni jauh lah tuan-tuan. Nak banding dengan sahabat, nak banding dengan ulama, nak banding dengan jauh lah tuan-tuan. Walaupun kita amalan banyak tuan-tuan. Sebab buah daripada amalan itu adalah kecintaan pada Allah dan Rasul. Itu buah pada amalan. Tuan-tuan ikhlas beramal, banyak beramal dan ikhlas. Banyak beramal dan ikhlas. Buah dia tuan-tuan akan cinta pada Allah dan Rasul. Baik tuan-tuan. Kemudian manakala penutup syair itu mengajak seluruh umat manusia datang dan melihat sendiri umum makbat, kambing dan bekasnya tempat minum susu bagi buktian kepada Nabi SAW. Jadi hujung syair itu dia nak cerita datanglah jumpa umum makbat, bagaimana kemuliaan Nabi SAW. Kambing yang kurus boleh menghasilkan susu yang sangat banyak. Baik tuan-tuan. Kemudian dalam perjalanan ke Madinah, Nabi SAW bertemu Abu Buraidah, salah seorang yang tertarik dengan tawaran hadiah Quraisy. Buraidah ni pun antara yang nak tawaran Quraisy. Tentu ingat hadiah dia apa? Satu ekor unta. Ini satu jumlah yang boleh kelabu mata lah tuan-tuan. Tidak lama sebab itu bersemuka dan bercakap dengan Nabi SAW. Dia memeluk Islam bersama 70 orang pengikutnya. Asalnya dia nak tangkap Nabi. Abu Buraidah Al-Aslami, dia bawa 70 pengikut nak tangkap Nabi SAW sebab nak dapat satu ekor unta. Tapi bila bertemu dengan Nabi, lain jadinya. Siapa tuan-tuan? Ini dia niat jahat nak tangkap Nabi. Jumpa Nabi masuk Islam. Abu Talib tu bela Nabi 42 tahun, mati tak Islam. Siapa tuan-tuan? Mudah saja. Abu Buraidah, Sayyidina Umar, mereka ni menentang Islam kerana kejahilan. Bila dia tahu itu kebenaran, maka dia terima dengan hati yang terbuka. Abu Talib tahu Nabi itu, tahu ya. Tapi kerana dalam hatinya dia ada sombong sikit lah. Pasal dia rasa hina kalau dia masuk Islam. Sebab dia Abu Talib pemimpin Quraisy, dan antara benda yang paling mulia bagi pemimpin Quraisy ni adalah agama nenek moyang. Itu antara nombor satu. Bila nak masuk Islam ni dia rasa leceh. Cik Iblis tahu ada salah tuan-tuan. Mana boleh tak tahu dia bercakap dengan Allah dalam Quran. Mana boleh tak tahu dia duduk dalam syurga tu. Tapi pasal apa? Pasal tak mau. Pasal rasa leceh, dia sombong. Pasal rasa leceh, pasal rasa itu bahaya tu. Baik. Jadi datang jumpa Nabi masuk Islam. Baik. Dia menanggalkan serbannya lalu mengikat sekeliling tombaknya dan membawanya sebagai panji-panji bagi membuktikan bahawa malaikat keselamatan dan perdamaian telah datang untuk memberi berkat ke seluruh dunia dengan adil lagi saksama. Dipuji Nabi SAW lah. Telah datang pemimpin yang akan memberi keadilan dengan adil dan saksama kepada seluruh dunia. Baik. Kemudian dua orang perantau itu meneruskan perjalanan mereka. Pada satu ketika mereka bertemu Az-Zubair, ketua kafilah yang baru pulang dari Syam. Ni Zubair apa ni? Zubair bin Awam. Nah, sepupu Nabi SAW. Zubair, anak Safiyah. Tapi jarang kita sebut lah. Selalu kita sebut sepupu Nabi ni siapa? Ali. Sayyidina Ali. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Ali itu sepupu daripada belah ayah. Abu Talib kan. Abu Talib kan laki. Abu Talib tu abang kepada ayah Nabi SAW. Jadi dia punya hubungan tu kuat, ahli waris. Zubair bin Awam ni sepupu Nabi juga, tapi melalui perempuan, ibu dia nama Safiyah. Safiyah ni kakak kepada ayah Nabi SAW.
Jadi jarang kita kenal Zubair bin Awam ni. Zubair bin Awam ni sepupu Nabi SAW dan termasuk dalam orang yang mendapat jaminan syurga. Dan Nabi gelar dia sebagai Hawari, dan sebagai Hawariyun, teman setia Nabi SAW. Baik. Dalam pertemuan yang begitu mesra, Az-Zubair menghadiahkan 2 pasang pakaian kepada mereka, lalu berterima kasih dengan sumbangan itu. Nabi berterima kasih. Jadi Zubair bin Awam ni masuk Islam lama dah tuan-tuan. Saya ingat dalam hari yang kedua ataupun hari yang ketiga, Zubair bin Awam dah masuk Islam lah. Dalam 10 orang Al-Asyarah Al-Mubasyirin bil Jannah tu, yang paling lambat masuk Islam seorang je, Sayyidina Umar. Yang lain boleh kata semua awal. Sayyidina Umar tahun keempat masuk Islam, tahun keempat daripada Nabi diutuskan lah. Yang lain boleh kata berapa hari je setelah Nabi diutuskan, Nabi berdakwah, Sayyidina Abu Bakar dakwah semua masuk Islam. 10 orang jamin syurga tu kan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair, Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Amin hadhil ummah. 10 orang tu. Semua tu masuk awal kecuali Sayyidina Umar, lambat sikit. Baik tuan-tuan, kemudian pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kerasulan, bersamaan 23 September 6222, tibalah Nabi SAW ke Quba. 8. Berapa hari tuan-tuan? 8 hari berjalan. Sebab Nabi mula berjalan, kalau tuan-tuan ingat, waktu malam 1 Rabiul Awal. Malam 1 Rabiul Awal Nabi bertolak waktu malam daripada Gua Sur. Daripada Gua Sur. Daripada Mekah, tuan-tuan ingat balik, daripada Mekah ke Gua Sur 27 Safar. 27 Safar. Duduk 3 hari di Gua Sur. Malam 1 Rabiul Awal bertolak dengan Sayyidina Abu Bakar ke Madinah, sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal. Sampai di Quba. Tuan-tuan pernah pergi Mekah tahu kan Masjid Quba kan? Masjid yang pertama yang didirikan, la masjidun usisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi, Masjid Quba. Kemudian sebaik saja berita ketibaan Nabi SAW tersebar luas, orang ramai berduyun-duyun datang ke Madinah. Mereka datang pada setiap pagi, menunggu dengan gairah untuk menatap wajah Nabi, dan bahan panas matahari terik membuatkan mereka pulang. Jadi nak cerita, tuan-tuan tengok, mereka punya cinta lah dengan Nabi, tuan-tuan. Kita ni, saya kata kat saya lah tuan-tuan dulu, kita ni cinta beli handset baru lebih ke, cinta tengok Nabi lebih ke? Cinta beli kereta baru lebih ke, cinta tengok Nabi lebih ke? Cinta nak menikah janda belakang rumah ke, cinta nak tengok muka Nabi ke, tuan-tuan? Kita boleh renung-renunglah diri, tuan-tuan. Renung-renunglah. Tak berani nak kata kat siapa, saya pun renung-renunglah, tuan-tuan. Sejauh mana ingatan kita pada Nabi SAW. Ni tengok penduduk Madinah ni, tuan-tuan, tiap-tiap hari mai, sebab tak sabar nak menatap wajah Nabi SAW. Dan benda yang kita kena tahu, Nabi kenal kita semua. Nabi kenal. Nabi kenal saya, Nabi kenal tuan-tuan. Itu yang kelebihan yang ada pada Nabi. Mukjizat juga, tuan-tuan. Kita tak kenal. Sahabat Nabi ada 114,000, Nabi kenal semua. Nabi SAW kalau sembahyang di depan, dia nampak belakang. Aku nampak kamu daripada belakang, Nabi sebutkan. Kita tengok guna mata, tapi Nabi SAW tengok belakang pun nampak. Ada ulama kata, ulama takwil, Nabi tahu melalui wahyu. Tapi kebanyakan ulama kata tak, bukan, Nabi memang nampak belakang pun. Nabi nampak belakang, depan nampak, belakang nampak. Tuan-tuan boleh, tuan-tuan. Kita kalau depan nampak, belakang nampak, langgar tiang lah, tuan-tuan. Pasal kita tak mampu, tuan-tuan. Dan Nabi kenal semua sahabat dia. Waktu perang Tabuk, ingat perang Tabuk, 30,000 sahabat Nabi pergi, tapi Nabi tahu ada sahabat dia tak pergi. Ka'ab bin Malik. 30,000 ni, tuan-tuan, mana kita nak tahu kok belah celah mana, duduk rombongan mana, tapi Nabi tahu Ka'ab tak mai. Tuan-tuan, Nabi SAW. Dan Nabi kenal semua umat dia, dan dibentangkan amalan kita pada Nabi. Nabi tengok tak elok, Nabi mohon ampun bagi umat dia. Nabi kenal. Dan tuan-tuan tahu dalam satu hadis Nabi pernah sebut Nabi rindu nak bertemu dengan saudara-saudaranya. Siapa saudara Nabi yang Nabi rindu sangat ni? Orang yang tak pernah tengok Nabi, tak pernah salam dengan Nabi, tak pernah tapi beriman dengan Nabi SAW. Nabi rindu nak bertemu. Jadi kita ni rindu tak rindu, tuan-tuan? Kita renung-renunglah diri kita ni, tuan-tuan. Dunia yang banyaklah hati kita ni, tuan-tuan. Renung-renunglah, tuan-tuan.
Sebab saya ingat itulah buah daripada amalan. Banyak je orang beramal tuan-tuan, rajin beramal, baca Quran rajin, tiap-tiap Ramadan dia 23, bagus. Tapi kalau kita sembang dunia, itulah hati dia tuan-tuan. Adalah mungkin kurang ikhlas ke, mungkin ada apa sikap lah hati dia yang menyebabkan ibadah dia tidak memberi bekas. Siapa yang ada dengki tuan-tuan, amalan dia memang tak beri bekas. Dengki tu bakar amalan dia. Macam kayu, api bakar kayu. Renungkan, ada orang saya jumpa, imam, sorban atas kepala, satu surau belah perak tu lah. Tapi kalau sembang dengan dia, saya tak tahu. Tiap-tiap Ramadan sembahyang 23. Sembang dengan dia duduk maki hamun, dia ni haram jadah. Pelak, itu mulut dia. Saya pun pening sorban atas kepala. Maki hamun kawan ni. Saya pun pening tu. Macam mana imam ni? Jadi renung-renung diri kita tuan-tuan, supaya ibadah tu dia ada kesan. Kesan dia kita cinta pada Allah dan Rasul. Macam ni. Makin kuat tu, sakit telinga tu. Memang suruh berhenti sungguh tu. Tuan-tuan, tak apa, saya habiskan yang ni tuan-tuan. Baik. Berhenti dah pun. Baik tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan. Pada suatu hari mereka datang seperti biasa, dan selepas menunggu begitu lama, mereka pun beredar ke bandar. Tiba-tiba seorang Yahudi ternampak 3 orang pengembara berpakaian serba putih berputar-putar menuju ke Madinah. Maka Yahudi itu melaungkan dari atas sebuah bukit, "Hai orang Arab, nenek anda sudah tiba. Dialah yang anda sekalian tunggu-tunggu telah pun sampai." Orang Islam segera menghunuskan senjata untuk melindunginya. Takut orang Yahudi buat apa-apalah pada Nabi SAW. Berita gembira itu segera tersebar ke seluruh kota, dan ramai orang mara ke hadapan bagi menyambut tetamu kehormat mereka. Jadi orang Yahudi nampak dulu lah. Orang Yahudi. Dan orang Yahudi ni dia memang dengki dengan bangsa Arab. Sebab dia sangka Nabi itu daripada keturunan dia. Tiba-tiba Nabi akhir zaman datang daripada bangsa Arab. Dia memang tak sangka. Itu yang dia bermusuh dengan bangsa Arab. Kerana apa? Kerana asabiyah, kerana resis. Bangsa yang paling resis Yahudi. Paling resis. Baik tuan-tuan, akan datang kita sambung di Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di situ. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Tuan-tuan free ni bolehlah buka Facebook Ustaz Azaidrus, bolehlah tengok live dia di mana, di Semangui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'ahuma tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'sumah wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahrum wa la matrudah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.